Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita di muka surat 95. Kata musannif rahimahullah ta'ala, atau ia berkata kafir kepada orang Islam, padahal orang yang dikata itu ia tak buat perkara-perkara yang jadi kafir dengan qasad. Dia tak buat perkara-perkara yang jadi kafir. Dia kata itu dengan qasad orang yang dikata itu kafir sebenar-benar, nescaya jadi kafir balik kepada orang yang berkata itu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata, masih memberikan nikmat kepada kita oleh ada tamu kami dia. Alhamdulillah, dia bagi kita nikmat Islam sejak lahir lagi, dan dimudahkan pada kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, dapat kita dengan itu melayakkan jadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi kita lebih-lebih lagi nikmat besar, ada perasaan dan perasankan ke dia, ingat ke dia, tauhidkan ke dia, sedar ke dia, dan diberi pula kehalubaan untuk nak belajar dan terus memahami dan mengenali dia, dan nak pelihara diri kita ni supaya benar-benar beragama di sisi dia. Alhamdulillah, syukur dipeliharakan kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan boleh terkeluar kita daripada agama. Alhamdulillah, diberi pula kemudahan kepada kita dengan dimudahkan kita untuk benar-benar hidup beragama ni, dan dijauhkan kita daripada bencana, kesusahan, balak bencana yang menyebabkan jadi kesusahan kepada kita, kerumitan pada kita untuk iman pada dia, taat pada dia. Alhamdulillah, diberi pula pada kita kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati untuk berada dalam majlis seumpama ini, untuk insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Risalah Firdah ini. Kita masih duk bicara bab-bab nak jaga agama kita ni, sempadan kita macam mana supaya kita boleh jaga Islam kita, iman kita, dan kita sentiasa kekal keadaan iman Islam. Antara amalan yang memang kena ada pada kita, sentiasa istighfar daripada lalai kita, dosa kita. Apatah lagi kalau kita halusi mengaji, ada dosa-dosa yang kita tak perasan dosa. So, kita buat dosa ni ada bab khas kena mengaji bab dosa supaya kita faham dosa tu apa. Baru kita ada perasaan nak bertobat pada dosa, baru ada perasaan istighfar lah bahasanya, baru ada perasaan nak rasa berdosa dan nak mohon supaya Allah Ta'ala ampunkan kita pada dosa. Kalau kita tak faham bab dosa, kita takkan rasa berdosa pun, walaupun sebenarnya kita berdosa. Bahkan atas status kita, kita pendosa. Itu kot bahasanya nak masuk pendosa tu apa? Memang berdosa. Cuma di atas
ceteknya pengetahuan kita dan tak pedulinya kita dan lekanya kita, kita tak perasan pun, tak rasa pun kita berdosa. Antara sebab dia tu siapa? Kerana dangkalnya ilmu kita untuk mengenali dosa. Satu sudut kita memang faham kita ni manusia, tak ada sunyi daripada silap dan salah. Umum begitu ada, tapi tak dengan sedarnya kita rasa kita bersalah. Itu masalah kita. Yang tu kena mengaji lain lah. Kena mengaji suku, yang tu memang kena mengaji khas. Yang tu kena PM tepi. Bukan PM nombor 8, kan PM tepi. No. Lawak bodoh gitu. Oh, yang tu memang kena mengaji suku tu, pasal yang tu tak dapat tidak. Memang kena kita sendiri kena bersungguh satu, dan ada guru yang memang pula bersungguh-sungguh nak jaga kita, kawal kita supaya kita benar-benar di atas landasan yang betul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah yang kita, mudahkan kita untuk duduk di tempat tu, pasal tempat tu memang istimewa. Tak semua orang tak nak baca kitab macam ni, nak mengaji macam ni pun bukan semua orang tak. Ada orang dengar gitu aja, dia lebih kehendak pada lain daripada hak ni. Orang yang memang Allah Ta'ala taufik hidayah yang dia tak ada cari lain melainkan mengaji ni paling besar, nak ngaji macam ni lah. Bahkan macam saya sebut tadi, macam mana nak supaya faham kita ni rupanya duk berdosa ya. Ada dalam hadis Nabi SAW sebut an-nasu khatta'una, dia datang atas wazan khatta'una, fa'aluna. Jangan sebut wazan Quran fa'alun lima yurid, dia atas wazan fa'al tu, khatta'una. Manusia ni khatta'una maksudnya apa? Banyak sungguh buat dosa. Selain Nabi Rasul yang kita wajib i'tiqad mereka maksum, itu selain pada mereka memang ada dosa. Cuma itulah kita di atas tak sempurnanya belajar kita dan faham kita dan kenalnya apa yang kata dosa kat kita. Ada dosa zahir, ada dosa batin, yang tu kot istilahnya. Kita tak fahamlah dosa tu apa, yang kita tak ada perasaan langsung nak istighfar pada dosa. Bayang tengok Rasulullah yang dia tak berdosa tapi dia istighfar. Ini maksud macam mana tahap kefahaman dia tentang dosa pada dia, sedangkan dia maksum. Kan yang kita ni tak maksum, yang khatta'un maksudnya sangat banyak buat dosa, khasnya dosa batin lah paling banyak. Berdosa zahir ni suku. Bahkan kalau kita mengaji khas dengan guru-guru yang memang jelaskan kita buat dosa ni, memang banyak kita dosa-dosa batin. Dan dosa batin tu dosa apa? Ni dosa i'tiqad. Dosa i'tiqad. Kita makan jatuh hati kat makanan, yang tu pun dah tu masalah. Sakit dapat ubat rasa lega, letih lemah makan sesuatu jadi sihat. Jatuh hati kita dekat ubat tu, makanan ni, apa yang kita makan tu lah. Maksudnya bersalah tu, bersalah buat batin. Bukan minum arak memanglah, bukan minum kasbek apa, tapi minum memang benda yang disyariatkan untuk minum, benda tak salah pula. Tapi hati tu dah jatuh kepada mahasiswa Allah, maksudnya dosa tu. Bahkan dosa tu atas kita belajar yang lepas, kalau memang kita tak belajar tauhid dengan sempurna, kita akan i'tiqad zat benda tu sendiri memberikan manfaat untuk kita. Itu murtad nama dia. Murtad tu bukan dosa kecil-kecil tu, keluar dari Islam tu. Pasal apa? Pasal seolah-olah mengiktikadkan makhluk ni ada sifat ilah pada dia. Salah-salah itu pun bukan pelajaran tinggi-tinggi PhD nya, itu asas pelajaran agama tu. Cuma kita kalau tak belajar, kita rasa tinggi sangat pelajaran ni. Itu kan pelajaran tinggi lagi. Nisbah orang lain tak belajar, kita belajar, tinggilah pelajaran tu. Tapi kalau nisbah kita belajar akidah, itu bukan pelajaran tinggi, itu usul tauhid. Itu usul kita belajar nak faham la ilaha illallah. Itu usul kita belajar akidah ni, batas Islam dan kufur. Yang kalau orang Islam buat salah yang tu, itu nama dia murtad. Alhamdulillah. Kita dah belajar dah pun waktu kan. Tak ada tengok nombor apa itu. Sikit ulangan sikit waktu. Kadang ngaji kadang nak habis kitab. Yang dah lalu pun macam tak lalu je. Nombor dia tak ingat.
saja nak sebut tadi, nombor apa dia sebut itu. Tak ada nombor, tapi muka surat 91 perenggan kedua pada bawah tu. I'tiqad sesuatu itu beri bekat dengan zatnya, atau dengan ilat, atau dengan tabiat, ataupun dengan khasiat yang ada. Saya ada sebutkan bahasa itu, nutrition yang ada pada benda-benda macam tu. Sebab kita di taklif untuk membuat sesuatu, memang ada taklif buat kita, tapi akidah tak boleh jatuh selain pada Allah Ta'ala. Macam mana nak hidup sebagai orang beriman macam tu? Yang itulah bab dosa yang kita memang khas kena mengaji hak tu, dapat pula pimpinan guru yang akidah dia sangat jitu, baru boleh nak kita nak rasa kita duk bersalah hari-hari, sentiasa duk istighfar. Mudah taklah mudahkan kita buat tu, dan ini halubakan kita untuk duduk tempat tu. Pasal duduk tempat tu lah orang-orang ni orang yang muflihun, orang berjaya. Barulah tempat ni nanti dia akan jadi anil lagwi mu'ridun, baru dia akan tinggal benda-benda yang nama lara. Kalau tidak, tak boleh duduk tempat tu. Kalau tak duduk tempat tu, duk buat benda lara pun, duk merepek pun, duk rasa macam hakiki iman yang turut bahasanya tak. Sedangkan qad aflahal mu'minun tu allazina hum fi salatihim khashi'un, kita hantu pun tak ada lah kan. Undang wallazina hum anil lagwi mu'ridun, dia berkait tu. Pasal kalau mu'rid anil lagwi baru nak boleh dalam solat khashi'. Kalau tidak, payah nak dapat. Macam mana khashi' solat? Dia mesti murnikan dia dengan i'tiqad. Di luar solat mesti betul dengan Allah Ta'ala, insya-Allah dalam solat betul. Kalau dalam solat luar solat tak betul, macam mana nak betul dalam solat? Kita punya arif ke Allah Ta'ala ni di luar solat tu lah boleh menyebabkan ada khasyuk, ada khusyuk kita dalam solat. Tiba-tiba nak berlakon khusyuk dalam solat, sedangkan luar solat hati tak takhsha'a qulubuhum li zikrillah tu, tak khusyuk hati untuk zikrullah tu. Terus ada harap dia nak khusyuk dalam solat, rasa je khusyuk, gurur pula lagi. Macam-macam kita. Yang tu memang kena ngaji khusus tu, memang kena ngaji khas tu. Mudah-mudahan Allah mudah kita faham dengan kita. Dan memang yang ni dia ilmu ni dia ada sentuhan sentuhan jiwa yang khas kan. Jumpa pula guru khas, belajar apa tu. Kita belajar ni usul ni, kadang istilah masuk dengan belajar nak tarbiyah khas tu suku. Ni belajar usul. Kita faham, banyak salah kita ni, banyak kekurangan kita ni. Ni bila lagi nak belajar ni? Mana kita nak jumpa guru-guru itu bila kesempatan yang kita dapat ni, PKP ni nak jumpa guru pula payah. Siapa dia guru tu? Kalau ada minat nak mencari, ada haluba tu, insya-Allah. Ini memang taufik hidayat yang bukan semua orang dapat. Ada orang duduk depan mata pun buat tak peduli ya. Alhamdulillah. Ada orang duduk seberang laut tu, tapi lautan api pun sanggup dia renangi, bahkan berkobar-kobar ni. Kalau boleh lah tu, kalau boleh tu, semangat tu. Ada orang duduk depan mata, dia abai-abaikannya. Alhamdulillah. Baik. Jadi antara yang kita syukur sangat pada Allah Ta'ala, diberi kita kesihatan, kelapangan masa, peluang, dan dibukakan pintu hati kita makin nak faham pelajaran agama ni, dan kita sentiasa nak jaga hati sanubari supaya jangan ada silap. Nisbah nak jaga, kena jaga jangan ada silap, tapi mesti ada silap punya. Mesti ada silap tu, banyaknya adalah maksiat batin, dan antaranya bab akidah. Khasnya dalam bab kita bicara ni, antaranya isu ni lah ni duduk bising-bising apa, macam mana pun dia ada sepadan dia. Dia kata apa, antara perkara yang boleh jadi murtad ni apa? Berkata kafir kepada orang Islam, padahal orang Islam tu, orang yang Islam yang dikatakan kafir tu, dia tak buat perkara-perkara yang jadi kafir. Dia tak buat pun perkara jadi kafir, tapi kita kata dia kafir. Boleh faham dia? Jadi apa faham tu? Untuk kita macam mana pelajaran yang kita dah lepas belajar kan, mana jadi murtad tak jadi murtad tu, maksudnya kena kenal sungguh
dengan pastinya apa yang nama murtad, apa tak nama murtad. Orang yang murtad atas nama orang Islam yang dengan tu jadi murtad, orang yang memang kafir, yang kalau dia tak masuk Islam lagi, yang memang dia kafir asli kan, yang ini memang i'tiqad kafir kan. Kalau nisbah dia dah Islam, dengan i'tiqad macam tu keluarkan dia daripada Islam, jadi nama murtad. Tu kan. Mesti kena kenal dengan pastinya, terang, jelas, apa kita sebut very clear, bukan clear, crystal clear. Itu bunyi yang putih sikit lah. Crystal clear ni maksudnya terang seterang-terangnya, cerah secerah-cerahnya, jelas sejelas-jelasnya. Jangan silap nanti benda yang tak jadi kafir kita kata kafir, benda yang kafir yang sepatutnya kata kafir kita kata tak kafir. Tu masalah. Dua i'tiqad Allah ada tangan, tambah dia kata tangan, memang Allah ada tangan, cuma kita tak tahu tangan dia macam mana. Itu kafir soreh tu. Pasal dia memang i'tiqad Allah Ta'ala tangan, ada tangan, cuma tak tahu tangan macam mana. Ayat tu kufur tu, soreh tu. Kalau kata Allah ada tangan, tapi tangan yang selayaknya dengan dia, itu nak kata soreh susah sikit. Pasal dia kata selayaknya, boleh gagah lagi lah. Walaupun sebut tangan tu dah salah dah, pasal masih mengiktikadkan. Dan biasanya ghalib orang faham tangan ni misalnya, dia akan faham anggota, tapi dia tak rasa dia salah. Tu masalah tu. Jadi atas kita bicara sepadan ni, mana yang sepatutnya diiktikadkan kufur, mana yang sepatutnya yang ni hukum salah walaupun tak jadi kufur tapi sesat akidah. Nama akidah mubtadi', pegang zahir ayat. Kalau kita tak faham sejelas-jelas ni, yang ni salah akidah, yang ni umumnya bahasa dia sesat, sekalipun tak jadi kufur, kalau kita tak pandai, tak crystal clear tu, itu yang kena mengaji bagi clear kan dia, dan crystal clear kan dia, bagi dia jelas sejelas-jelasnya, mana soreh tak soreh tu. Yang tu yang mengaji tak boleh main-main tu. Dengar perkataan elok-elok dengan tu kita kata ni salah besar ni, salah besar ni. Orang yang kufur kita tak katakan kufur, salah tu. I'tiqad yang kufur kata tak kufur, salah. Kita yang kufur, pasal kita tak kufurkan apa yang kufur. Boleh faham saya cakap? Orang yang memang tak kufur kita kata kufur, yang tu pun salah juga. Jadi disiplin bab kita duk belajar ni, dia bukan sebarang ilmu. Dia ilmu untuk istilahnya kenal pasti siapa hak, siapa batil. Dan hak batil tu bukan masalah taat ataupun neraka, tapi siapa yang di atas Islam ataupun kafir. Kata al-farq bainal haqqi wal batil, farq bainal iman wal kufur. Itu bahasa dia. Dia perbezaan, imtiazat, apa disebut, perbezaan antara, kena tahu differences between iman wal kufur. Munyung putih sikit lah gitu kan, mesti kenal betul-betul. Jadi yang salah kita bicara ni apa? Kata kafir kepada orang Islam. Islam mana? Islam yang padahal dia ni, dia tak buat perkara-perkara yang jadi kafir. Kalau memang dia orang Islam, memang dia orang Islam, umumnya dia istilah bahasanya ahli kiblat. Elok ya itu. Dia memang ahli kiblat. Maksudnya sekali pun dia sembahyang, sekali pun dia puasa, zakat, haji, tutup aurat, pakai lebat, pakai jubah, katalah gitu. Tapi contoh, dia anti hadis. Walaupun sembahyang, dia ahli kiblat, tapi dengan dia anti hadis tu batal syahadah dia. Orang tu memang dia sembahyang, tapi dengan sembahyang tu taklah dengan tu mengekalkan ahli kiblat dia. Walaupun sembahyang sama, tapi masalah dia sembahyang dalam keadaan rosak i'tiqad dia. Kafir tak kafir? Takkan nak iktiraf orang yang tolak Rasulullah ni, hanya terima Quran, menolak hadis Nabi, masih diiktiraf sebagai Muslim? Jangan buat gila itu. Orang yang kufur, orang murtad, diiktikadkan sebagai Muslim, kita yang jadi murtad. Maksudnya kita mengiktiraf perbuatan menafikan Rasulullah tu, menerima Rasulullah tu, menolak hadis Nabi SAW tu, kata yang ni adalah perkataan manusia biasa. Memang perkataan manusia pasal Rasulullah, tapi atas disiplin kita belajar dan nas apa yang ada, perkataan Rasulullah, dia martabat dia macam wahyu. Bahkan wahyu datang pada dia, bahkan dia yang menceritakan wahyu. Ada disiplin ilmu itu. Asal nak sebut ialah macam mana kita boleh kata lagi orang ni beriman
walaupun dia duduk sembahyang, walaupun tahajud lagi kuat pada kita, walaupun puasa lagi kuat puasa pada kita, walaupun ibadat dia zahir dia kuat, tapi akidah dia sewil. Orang kufur adalah kufur. Dan kita pula kaedah kita belajar dah juga, saya pun ngaji Tok Guru sebut itu, kita kufur kan tu, siapa yang kufur tu bukan kita nak jadi mufti, bukan nak jadi hakim, bukan jadi kerajaan nak pancung tengkuk orang, tapi nak kata apa, yang ni sepadan kita, supaya jangan mengiktiraf orang yang kafir adalah Islam, sebaliknya orang yang Islam adalah kafir. Boleh? Faham? Satu ayat Tok Guru ini disebut macam mana? Berkata kafir pada orang Islam padahal dia ada kait itu. Kalau orang Islam yang umum Islam ni kita nak kata kafir, tu memang salah besar. Walaupun dia tak sembahyang tak jadi kafir lagi, tak puasa tak jadi kafir lagi. Tapi kalau ada status yang menyebabkan dia jadi kafir, memang yang tu jadi kafir dengan terang dan jelas, soreh, dengan ijma' ulama, tak ada khilaf, benda tu crystal clear dia jadi kufur, jadi murtad. Kita tak murtad kan di atas hal yang ada. Kalau macam tu, yang kufur tu kita, pasal kita mengiktiraf kufur tu sebagai Islam. Boleh? Faham? Bab ni kena faham elok-elok, pasal bab ni malam ni dia fitnah ni, zaman ni. Ni fitnah ni zaman ni. Fitnah macam mana? Isu dia orang kata takfir, kafir, mengkafirkan orang kan. Memang mengkafirkan orang yang memang tak sepatutnya dikafir, memang salah. Tapi tak mengkafirkan orang yang memang kafir, yang tu pun satu kesalahan. Boleh? Ramasami misalnya, itu bahasa contoh kan. Bila Ramasami ni Hindu lagi tokong lah. Takkan kita nak kata tak boleh kata kafir kat dia. Pasal apa? Jangan kafir mengkafir sesatu sama lain. Kalau orang Ramasami ikutlah, nampak jelas bodoh sangat kan. Yang kafir tak kata kafir. Okey. Yang ni orang Islam pakai pakaian macam kita dah belajar lepas bab murtad kan. Pakai pakaian Sami Hindu. Contohlah. Ni 4 lain ni. Tandil lagi. Lepas tu pergi kat tokong lagi, sujud kat tokong lagi. IC buka memang Islam. Tengok IC Islam. Tapi tengok perbuatan dia kan. Tu pun kita tahu, jangan mengkafir-kafirkan orang. Macam apa? Kita kena berbaik sangka. Apa? Kena baik sangka. Kau nak baik sangka dengan orang yang terang-terang kafir. Kafir soreh. Apa lagi? Jadi dia kafir. Islam kafir jali kan. Kalau nama syirik pun syirik jali, ni kafir jali kan. Bukan syirik jali, kafir jali. Terang-terang. Takkan tak kata kafir lagi. Jadi asal nak sebut macam mana salah kalau kita kata Ramasami, contohlah nama tu umum Ramasami, mana pasal nak sebut Ramasami tu faham tu orang India kelin lah, Hindu lah kan. Memang orang kafir, kita kata tak kafir pada yang kafir, masalah. Maksudnya kita lah jadi kafir pasal tak mengkafirkan siapa yang sepatutnya kafir. Boleh faham isu tu? Faham elok-elok, faham elok-elok, telan elok-elok ayat tu. Yang ni yang kata damalan ni jadi fitnah ni, bila keluarkan statement yang tu, dia kata ustaz ni memang suka kafirkan orang. Dia lah macam tu. Kita bukan status macam tu. Kalau di sebaliknya, kalau nak sebut betul, kalau dia kata kita macam ni suka kafirkan kan, yang kau tu yang orang kafir pun kau iktiraf sebagai orang Islam, kita kata apa? Engkau ni terlalu ekstrim sampai orang kafir pun kau kata Islam. Ni dah jadi ISIS. dalam konteks nak mengislamkan juga orang kafir. Sampai kata apa? Orang kafir pun kita tak boleh kata Islam. Satu hari nanti orang Islam, orang kafir tu boleh jadi dia akan jadi Islam. Di atas tu kita tak boleh kata dia kafir. Untuk nak kata apa? Saya ngaji ada Tok Guru dia ajar, kalau dia guna kaedah mantiki macam tu, cara berfikir dia, kalau itu kau pun aku tak boleh kata kau orang Islam. Pasal apa? Mana tahu nanti satu hari kau jadi kafir. Betul tak boleh kata apa dia bodoh itu. Itu. Ada pula. Kan kita ada benda yang jelas. Apa dia? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Siapa laki, perempuan, hak, batil, taat, derhaka. Jelas benda tu. Laki, perempuan, nak ahli masjid, ahli syurga, ahli neraka. Memang kita bukan Tuhan menentukan ahli syurga, ahli neraka. Tapi kita ada batas-batas tu. Kita duk mengaji ni batas-batas tu lah. Rukun syarat tu lah. Rukun syarat tu lah. Jadi mengatakan kafir pada orang Islam padahal orang itu
orang yang dikata tu tak buat perkara-perkara yang jadi kafir. Bahasa lain, tak buat perkara-perkara yang jadi murtad. Dan kata tu dengan qasad orang yang dikata itu memang kafir sebenar-benarnya. Satu kaid ulama-ulama kita aja, kita kata kafir tu kalau memang macam itulah itikad dia. Memang dia jadi kafir, tu pun yang jadi kafir apa? Kita masalah perangai apa satu hal, individu kita tak benci dengan zat dia, tu memang perangai kita macam tu. Yang tu memang usul kita. Kita benci itu di atas sifat yang di masalah tu. Adapun batang tubuh dia, dia pun makhluk Allah. Untuk apa? Antara sifat yang kena ada pada kita, apa dia? Kasih sayang sesama makhluk. Antara kasih sayang tu apa? Benda kufur tu kalau boleh kita hindar dan buang sifat kufur tu supaya dia jadi muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, muwahhidin. Harapannya dia mengaji, muta'alimin, jadi seorang yang mengaji, orang pelajar, betul-betul nak belajar, nak betulkan akidah. Dan doa macam tu. Doa pula hadanallah ila siratal mustaqim. Tapi sebut yang ni adalah batas kufur. Macam ni sebut salah. Yang ni sebut salah. Satu kaedah tu juga, kalau ada benda-benda yang tak soreh jadi kufur, benda tu istilahnya ghairu soreh, kata yang ni sesat, yang ni sesat. Macam mana pun sesat pun dah masalah dah kan. Kata fasik pun masalah dah, berdosa pun masalah. Tapi nak kata kafir ni, oh memang dia ada disiplin ketat situ. Tapi tidak kata sesat. Orang yang sesat kata tak sesat, kita yang sesat. Tengok situ. Baik. Jadi kalau kata kafir pada orang Islam yang memang dia tak buat benda jadi kafir, benda tak jadi murtad, itu adalah kesalahan. Okey, renung elok-elok. Renung sejenak, tengok perhati elok-elok ayat tu. Baik, kalau cakap ataupun kalau duk itikad, kalau duk faham, kalau duk kata, kalau duk sebut orang yang memang dia asalnya dia memang Islam, tak jadi kafir dengan sebab dia buat perbuatan tertentu macam tu, tak soreh untuk jadi kafir tu. Kalau kita kata dia kafir, nescaya jadi kafir balik kepada orang yang berkata tu. Memang masyhur orang ramai pakat sebut macam ni. Ramai ustaz-ustaz pun sebut macam ni. Wahabi pun sebut macam ni. Pasal apa? Sebut Wahabi tu pasal apa? Pasal, oi kalau kita sebut kata Wahabi ni jadi kafir. Oh, dia marah sangat Kita kata Wahabi jadi kafir. Dia kata dia tak Wahabi. Tapi bila kita kata, dia rasa macam dia Wahabi pula. Boleh faham? Misalnya lah kan, orang yang tukar jantina lelaki pada perempuan, misalnya tukar jantina fasik, gila punya fasik, dosa besar tu. Kalau dah terlajak tukar jantina misalnya, dah buang kawan tu tak jadi perempuan dah sekalipun, macam mana? Tobat, kena tobat. Tak boleh kekalkan kau jadi perempuan. Yang dah menyesal nak balik kawan tu lagi ada, tak ada dah kena buang. Contohlah kan, tetap kena tobat, kau kena tukar balik. Yang mana yang dah kembang kena bagi kuncup balik, tak pun biar pergi dia kembang tu. Contohlah pasal kembang tu, tak faham surah apa benda kembang tak kembang tu. Macam mana? Tetap kena tobat. Engkau lelaki, adalah lelaki, tetap kau tak boleh berkahwin dengan lelaki. Kau siapa? Pasal walaupun kau dah tukar jadi perempuan, kau tetap lelaki. Kau takkan boleh tukar status lelaki jadi perempuan. Kalau kau ada dua alat khusus muskil, tu ada bahas panjang lah bekah tu. Tapi kau memang lelaki, tapi kau saja buat operation tukar menjadi perempuan. Kau tukar tu fasik. Tapi kalau kau menghalalkan, apa salahnya? Saya pun ikhlas kerana Allah Ta'ala. Apa kau cakap? Ikhlas macam tu. Woi, kau biar betul. Nampak dia punya kebodohan tu sampai tahap gaban macam tu. Bahasa begitu keluar dah. Dia tak faham mana yang batas kufur tak kufur, sehingga pada dia tu, dia buat tu ikhlas kerana Allah Ta'ala, masih mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, dalam keadaan dia menghalalkan perbuatan itu. Bila menghalalkan tukar jadi lelaki kepada perempuan tu adalah kufur, dia kata dia ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya pun pergi umrah tau, saya sara mak ayah saya lagi pergi untuk pergi umrah. Semua saya keluarkan daripada belanja saya sendiri, lillahi ta'ala. Macam ya, negara elok ayat tu. Saya bagi tu contoh je tu. Maksudnya dia batal Islam kufur itu, tapi dia tak rasa itu kufur. Itu yang dia, yang ramai yang mengiktiraf dia, yang satu level dengan dia, yang memperakui apa kata-kata dia. Jangan baik, jangan buruk sangka dengan orang. Ni bukan masalah buruk sangka.
Ni masalah status. Masalah menghalalkan benda haram. Kalau dia kata memang saya buat ni, saya tahu benda ni berdosa, saya pun tahu dosa, tapi saya suka jadi perempuan, itu berdosa je. Tapi kalau sampai tahap menghalal, kacau lah tu. Satu bagi kenal dengan bahasa ni, bagi crystal clear di situ apa Islam dan kufur tu. Satu kalau kita perhati tu, batas-batas Islam kufur ni dia terlalu, orang kata nak sebutnya dah, terlalu jelas kan. Dan kita pun kena kenal sekenal-kenalnya. Yang tu yang tak boleh leka lah. Kalau kita faham ngaji macam ni, mana boleh ngaji main-main tu. Kena faham betul-betul lah. Hatta kalau benda yang dosa yang kita pun kena faham, ni ialah dosa. Jangan menghalalkan dosa tu sama sekali. Kalau menghalalkan dosa adalah kufur. Kat orang lain suku, di kita tengok kat kita, serupa tak? Walaupun kita dah buat dosa macam mana? Ya Allah, aku berdosa ni, aku tahu aku buat dosa, kau ampunkanlah aku. Kalau cerita dalam kitab tu sampai orang yang tobat minum arak ni, orang minum arak ni dia memang tahu, ya Allah aku ni buruk nafsu, aku nak tinggal arak tak boleh, aku minum arak ni, aku tahu ni arak memang haram, aku tak boleh tinggal ya Allah, buruknya nafsu aku ni, aku tak boleh tinggal, aku tagih ingat, aku tak boleh tinggalkan dia, aku nak ni, kena mengaku ya Allah aku dosa. Walaupun duk minum arak tu memang kena isbat. Kenapa kena isbat? Tang mana? Tang aku berdosa, benda ni haram, aku salah ya Allah, kau ampunkanlah aku. Nak ampun kena taubat, kena taubat. Lepas minum taubat, lepas tu geram, jumpa, minum terdarah lagi, tetap kena taubat balik. Yang tu yang nak kena faham status kita supaya sentiasa bersih diri daripada dosa tu. Tu dosa cuba contoh minum arak. Begitu juga dosa-dosa batin ni. Duk riak, duk ujub, duk lalai, ghaflah, duk isbatkan ke makhluk, duk intikad zat makhluk beri mudarat manfaat. Memang 24 jam kadang jadi masalah kat kita tu. Tambah tak pernah ngaji langsung. Memang duk jadi kufur 24 jam. Yang tu tak ada orang boleh kenal. Melainkan kita kena mengaji, kita sendiri kenal kat diri kita. Dah faham macam mana? Ya Allah, aku banyak dosa ni. Aku banyak salah, taubat, tak mau dah salah macam ni. Astagfirullah. Itu kufur lagi. Kufur mana? Kufur usul akidah kita ni. Duk intikad, cerah kita matahari yang ada ni. Bubuh baja ke? Bubuh baju ni bagus. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Sedar balik Sedar balik ni siapa? Siapa yang mengaji, yang faham, dia boleh rasa sedar dia punya masalah. Ya Allah. Itu yang kita akan iktiraf dengan dosa ni. Dosa kita. Ya Allah, aku faham benda ni salah, tapi hati ni terpaling daripada-Mu. Ya Allah, astagfirullah Rabbi. Astagfirullahalazim. Tak cakap Arab pun, ya Allah, salah basar aku ni. Aku tak rasa mudarat manfaat pada-Mu. Sebab kena letak tempat sebab. Memang ada ikhtiar yang ditaklif. Macam mana nak jalan hidup macam tu? Ni nak jadi, yang inilah jalan-jalan Muslim, inilah jalan mukmin, inilah jalan muwahhidin, inilah jalan ahli tauhid. Cuba hati tengok, senang nak jadi ahli tauhid macam tu zaman lah ni. Hadanallah ila siratal mustaqim. Satu dia ada sepadan macam ni. Zaman lah ni dia jadi fitnah pula sampai macam mana? Sampai orang kafir pun kalau kita sebut ciri-ciri kafir, dah kita di label suka mengkafir-kafir ke orang. Itulah pula. Dan salah juga kalau orang yang tak kafir tu, kita duk seronok-seronok pula, ni kafir ke orang. Salah juga. Jadi faham. Jadi kena perhati semua tu. Itu yang kata kena perhati. Satu sudut nampak macam beragama bagus saja, rupanya masalah. Masalah. Ni cabaran kita, inilah fitnah. Kalau disebab fitnah akidah, inilah fitnah akidah. Atau kita fitnah Dajjal, inilah fitnah Dajjal. Sebelum Dajjal mari pun kita dah memang terfitnah dapat akidah. Kalau Dajjal mari agak-agak macam mana? Berterabur serban kita kan. Berterabur serban tu macam mana? Tak ada Dajjal ni pun macam dah kena Dajjal dah. Rasanya gitulah kan. Sekali lagi saya sebut, tak ada Dajjal ni pun dah macam kena Dajjal dah. Macam dah Dajjal dah pun. Bukan saja dia sesat, tapi menyesatkan orang pula. Kalau memang Dajjal tu agak-agak macam mana? Agak-agak dia kawan Dajjal ke? Agak-agak dia lawan dengan Dajjal. Itu saya sebut Dajjal. Kita ngaji peralih untuk guru kita dah sebut apa? Iblis, syaitan nafsu tu. Kita kalau tak faham syaitan dengan nafsu, kita duk rasa macam kita lawan dengan syaitan dan nafsu. Rupanya tak nanti Dajjal dengan syaitan dengan nafsu pun dah kalah awal lagi. Rupanya dah lama dah pengikut tegar syaitan, pengikut tegar nafsu. Tapi duk rasa duk beriman, duk rasa orang soleh lagi.
Duk rasa orang yang muttaqin lagi, orang muwahhidin lagi. Padahal duk ikut nafsu, disebab akidah, tak ada akidah salihin, tak ada iman pun, tak ada pun yakin dengan Allah Ta'ala. Bahkan sekadar waham saja pada Allah Ta'ala, tak ada betul-betul berpegang intimat pada Allah Ta'ala. Nak pegang dengan hati pun ke Allah tu, yang tu pun tak ada. Kalau sebut Allah pun tak ada apa-apa perasaan dengan Allah Ta'ala. Kalau kata kenal pun tak salah pula faham dengan Allah Ta'ala. Ada tasawur di tasan hati, bayangan hayalan yang dia pun tak faham apa sepatutnya kena hadir bila faham Allah tu. Dia tak tahu dan tak pernah belajar. Duk belajar Allah atas langit, atas arah, Allah duduk, Allah ada muka, ada mata, ada tangan. Dia tak faham macam mana nak tanzih Allah Ta'ala. Dia faham tanzih ni Allah layak dengan layak, mata yang layak, duduk yang layak, semua layak, sampai memahamkan muka, tangan, juzuk anggota tu pun layak dengan Allah Ta'ala. Pasal lafzah tu, ni fitnah bab akidah tu. Wajib ngaji elok tu yang sebutnya, kita mesti clarify kan bab ni. Lepas tu bukan saja clarify kan, kena crystal clear. Sampai kita kenal crystal clear tu, bukan saja nak mengenal orang, satu hal, kita kenal kita siapa, crystal clear. Astagfirullah. Buat kerja urusan apa-apa macam mana? La haula wala quwwata. Tambah orang puji sikit macam mana? Oh, rajin ni. Oh, ni siapa buat ni? Kemas lah. Oh, buat je. Yelah itu. Oh, pandai rupanya. Macam ada rasa sesuatu tak? Kemar nak bungkok. Itu kan. Bahasa mudah kita, kemar bungkok. Dah. Macam mana? Bila semak dengan tauhid, astagfirullah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah ilah. Kalau ikut kena la haula wala quwwata illa billah. Asyukru wa hamdulillah. Kesenang sebut boleh, saya pun sebut boleh. Tapi benda tu dah berlaku, baru semak balik, muhasabah diri balik. Salah aku ni. Astagfirullah. Duduk gendong diri pun salah. Masa duduk berlaku tak perasan salah lagi. Tu istighfar. Itu yang baru kita akan faham. Bayang tengok macam mana Rasulullah dia istighfar tu, pasal apa dia istighfar. Baru kita tahu istighfar tu nak istighfar kat mana. Baru kita akan boleh, kalau kata nisbah hati dan kenal faham, kita akan faham Rasulullah ni kalau dia istighfar ni, maksudnya dia punya faham dia ke Allah Ta'ala tu bukan sebarang manusia lah. Maksudnya apa? Macam mana dia boleh tak kurang daripada 70 kali istighfar dengan hati dan perasaan dia. Astagfirullah. Padahal dia bukan berdosa. Saya pernah sebut itu, saya ngaji pasal Tok Guru ada syarah gitu, kata apa dia memang bukan istighfar di atas dosa dia buat, tapi di atas dia makin kenal Allah Ta'ala, makin faham tauhid, yang iman dia makin tambah, makin yakin dengan Allah Ta'ala tu. Dia istighfar di atas iman dia yang lepas tu dia rasa yang tu iman tu, sekarang dia dah upgradekan iman dia. Allah Ta'ala dah upgradekan faham dia, dengan tu makin iman pada Allah Ta'ala. Kalau dengan bahasanya dulu ilmu yakin, sekarang ainul yakin, hakul yakin ni, dia bila dia duduk ke atas tu, naik dia faham dia ke Allah Ta'ala apa sepatutnya faham tu. Yang kalau sekarang ainul yakin, dulu ilmu yakin, dia istighfar, iman dia di atas iman ilmu yakin tu. Kalau dia hakul yakin tu, dia akan istighfar di atas iman dia di atas ainul yakin tu. Kita tak ada tu, kita ilmu yakin pun belum ada lagi. Bahkan banyak yakin kita ke makhluk. Banyak salah kita. Tu yang saya punya pengalaman mengaji tu, yang bila mengaji tu banyaknya nak kena repair. Itu saya sebut dulu, sekarang sama je. Maksudnya kalau ada guru boleh suluh kita hak ni, yang crystal clear yang kita macam mana, banyaknya kena repair. Astagfirullah, ya Allah. Sampai sekarang pun masih macam tu, duk rasa memang ya Allah, doifnya kita ni. Astagfirullah, la ilaha illallah. Allah, banyaknya duk salah. Memang tak boleh rasa, nak rasa apa? Nak rasa hebat apa dia. Di atas tu kita ngaji, kalau orang bagi amanah tu macam pondok kita, apa yang kena buat,
ni sebab nak ngaji tauhid, ilmu alat dia apa-apa, semua ni pelajar tak ada lagi lah kan. Pelajar macam ni, pelajar lah, pelajar umum ni, am ni, pelajar khas ni, rancang nak buat, tak boleh lagi tangguh hikmah rahsia tu hal, tak ada lagi. Kalau boleh operasi tu macam mana nak susun satu alat dia, ini yang teras dia nak kena faham akidah ni macam mana. Pasal apa nak buat macam tu? Pasal faham tu apa yang sepatutnya kena ajar, dan tengok diri kita, tengok keliling pula, siapa dia pula lah nak ajar selain pada kita. Yang boleh ajar duduk macam mana kita dah belajar dulu, tak ramai dah nak boleh ajar macam tu. Nak kata apa? Buatlah mana yang boleh sekadar yang mampu. Tu pun tengok di luar, macam-macam fitnah kita dalam bab macam ni. Dia ambil juga amanah walaupun rasa kerdilnya diri. Ni baru susun-susun yang jasa, yang apa, prasarana aja, environment supaya betul, tandas, bangunan, tempat, wiring, apa semua. Tu pun banyak benda tak selesai lagi. Baru susun tu, yang batin punya persusunan belum ada apa lagi. Yang ada keliling pun masing-masing urus diri sendirilah, belum dalam proses nak pantau semua atas memang guru murid dalam konteks belajar betul-betul perjalanan zahir batin. Macam-macam hal. Ya Allah, hadaan Allah. Itu yang saya ke sana sikit pasal isu masalah nak mesti dapat crystal clear. Orang yang Islam mesti kata Islam, orang yang kafir mesti kata kafir. Jangan ada silap langsung di situ. Kalau jangan ada silap langsung tu, kalau nama saya duk buat wiring, dia macam ni, apa kita tak tutup main switch tu, ada wayar api tu, nak sambung wayar tu dalam keadaan tak tutup switch, macam mana nak buat? Cek ada api ni, tak ada api, buka. Yang tak ada api tu tak apalah sikit kan, tak ada api, dah cek confirm tak ada api tu, cek. Tak faham tu dah buat apa kan. Ambon tu. Masuk. Nak usik tu. Tu buka. Jatuh. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya buat kerja elektrik tu lah. Kalau dia duk on tu, kalau off tak ada masalah. Pegang itu je. Tu pun kena senyum. Tutup tak sedar. Perasan tu crystal clear tu. Memang tutup betul tu. Kadang pergi tekan lagi, dah tutup lah LCB tu kan, electric leaking circuit breaker dia tu, tarik sekali, okey, baru berani usik tu. Okey, siap, pasang skru elok, tutup, tap, masuk, tap, okey, ambil, okey, alhamdulillah. Punya nak teliti macam tu. Saya ngaji ada tegur sebab apa? Nak jaga iman ni, nak faham macam kita duk bercara ni, nak kata kafir tak kafir, Islam tak Islam ni, dia macam tu elektrik. Lagi sensitif tu macam mana? Macam wayar bom. Kita bagi unit apa? Memati bom, apa istilah dia? Pemusnah bom. Unit pemusnah bom. Ada bom apa-apa ke? Apa booby trap ke apa ke kan? Puyuk api ke? Kita unit tu. Tambah dia boboh dapat dah dikesan bom ni apa-apa, ada pejuang berani mati ke, dipasang bom dengan dia, tin, ada sejam lagi, ada 10 minit lagi, bom akan meletup macam ni. Dia nak pergi meletup badan dia, nombor makin kurang sikit macam mana? Kita pergi tengok wayar ni, nak potong 8 7 6 5, dia mula teliti macam tu nak buat keputusan ni. Bismillah. Tu. Pum, mati. La ilaha illallah. Dia punya teliti tu macam tu. Teliti macam tu. Iman. Ni salah ni. Penuh ni. Bukan gendung bodoh-bodoh itu. Semua ilmu tu dipakai. Salah besar ni. Salah. Kufur. Yang ni sesat. Bukan senang-senang nak pergi sebut tu, macam bom tu. Tak betul macam mana tu. Menuduh kafir pada orang Islam, tak ada hal yang menyebabkan jadi kafir, dia bom jangka tu. Kita yang bersepai. Dia tak ada apa-apa. Kita yang bersepai. Apa yang kita? Kalau betul, okey, selamat.
Nak sebut bandingan tu, teliti dan kemas, crystal clear tu, yang tu. Allah. Tu soal dah clear ke belum? Itu yang lupa belajar ni. Ni muka surat yang 45, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Ni sibah kita pakai. Ada kitab lagi ke yang besar-besar lagi? Oi, lagi besar lagi terbaik. Ini himpunan 8 matan ni kan. 2, 4, 6, 8. Ni 8. Kalau yang memang kitab khas ni, cerita bab redah saja sampai ni. Redah saja. Banyak. Nak baca pun tak faham. Benda ni buat ni Arab lah tu. Arab klasik lah tu. Arab moden suku. Ni Arab klasik. Mana atah, mana tak atah, mana oreh tak. Itu yang kena belajar sepe tu. Ni sepe dia. Mana yang istilahnya iman Islam, yang mana yang dia panggil usul Islam, mana yang dia panggil benda yang ijma' ulama', mana yang dia panggil benda ni syariat suruh kita besarkan. Jangan hina dan pelekeh. Yang ni nama dia pelekeh, yang ni nama hina, nama persenda, yang ni nama perolok, yang ni salah bab ketuhanan, ni salah bab kerasulan. Mana wajib akli bab ketuhanan, wajib rasul bab akli dia, yang ni harus akli hak mana. Besar tu, nak faham tu mesti crystal clear situ. Kesanalah situ dulu. Atau tidak diajar 2 kalimah syahadah. InsyaAllah sambung sana. Ada soal? Boleh kita kukuhkan kepada orang yang bersorak kufur pada zat dia, boleh kita pada diri dia kalau dia dah sorak kata Nisbah kita akan sebut apa yang ada pada zat dia lah. Memang kalau ikut nisbah zat ni, semua zat makhluk ni adalah ciptaan Allah. Itu memang dasar kita kan. Jadi kita sebut tu, kadang tak ada pun takyun kita belajar macam tu, khas macam tu kan. Tapi nak kata yang ni ciri kufur lah. Cuma atas nak detailkan dia, kita bukan kufurkan zat dia, kita kufurkan sifat dia. Mestilah kufurkan sifat, bukan kufurkan zat dia. Zat dia makhluk tetap makhluk kan. Tapi dia atas makhluk tu, dia atas ciri dia yang ada masalah, maka masalahkanlah dengan sifat yang ada kat dia tu. Atas kita diperintahkan untuk betulkan dia amar ma'ruf nahi mungkar. Sebut tu supaya jangan bersepadan dengan diri kita, jangan jadi macam dia, itu satu hal. Dan dia tahu apa yang ada pada dia tu, nisbah doa apa supaya hilangkan. Dan kalau boleh dia dengar, dia tahu. Kalau kita ada peluang nak jumpa, iman kita pula kuat masa tu, kita boleh kutip buang lah, macam tu lah bahasanya. Apa ciri-ciri dia yang menyebabkan jadi kufur tu, itulah. Kata istilah kalau sebut dengan sifat zat, memanglah kita bukan kafirkan zat dia. Zat makhluk tak makhluk. Kalau bahasa mudah macam babi lah, memang kita sebut babi ni haram. Zat babi ke? Zat babi lah, tapi dah dia babi kan. Jadi sifat-sifat babi dengan tu dia babi, terhukumlah babi pada dia dan hukum akan babi pada dia. Bahasa mudah macam tu lah. Ada orang kata kita kadang macam salah pula kita, ya Tuhan, macam jadi satu kesalahan pula kita sebut tu, yang dia konon betul pula akidah, dia nak salahkan kita pasal kita duk sebut ni macam nak kafirkan zat dia je, padahal yang salah tu sifat dia. Yang tu pula jadi halangan kepada kita untuk kita nak menghukum apa yang sebenarnya hak dan batil tu. Sampai yang tu pula jadi masalah kat kita tak boleh nak letakkan yang batil itu adalah batil. Jadi masalah tak faham antara zat dan sifat tu. Itulah yang lalu kan. Jadi jangan terkecoh ke situ lah kan. Kaedah kita umum kalau kita sebut salah tu maksudnya ciri yang ada pada dia tu, sifat yang ada pada dia tu, yang tu salah. Yang tu salah. Kalau tahap jadi keluar pada agama Islam pun, ciri yang ada kat dia tu menyebabkan dia terkeluar pada agama. Macam mana nak baik balik? Buang ciri-ciri tak elok tu, kutip buang maksudnya. Lepas tu dia akan suci, bersih, murni balik syahadah lain. Macam tu atas prinsipnya. Jadi zat itu kita sayang siapa? Pasal kita dia perintahkan untuk kasih sayang semua zat makhluk. Jadi kalau mana yang tak betul dengan sifat-sifat yang tak betul tu, kalau bahasa mudah ni kutip buang. Saya ingat cakap parti bahasa kita nak kutip buang tak mau lek tu. Kutip buang, kutip senang bahasa, kutip buang.
Kita nak pergi bunuh dia, kita nak ikuti buang. Tapi kalau dah nak ikuti buang tak boleh, sebati dah dengan tubuh badan macam mana? Tak ada jalan lain. Kalau pemerintah dia boleh pergi potong kepala. Mapuh gigi. Bahasa mudah kampung kita nak tak terpaksa pergi mapuh dia lah. Kena boleh biar tu dia rosakkan orang lain pula. Nak kutir tak boleh dah. Kutir ingat boleh buang kutir dia, rupanya kutir tu cabut kepala, kutir cabut tangan. Tak boleh nak kutir buang hak tu ya. Kutir dengan kepala sekali rupanya. Apa faham ni? Maksudnya sebati dah. Cakap lah macam mana pun tak boleh betul kan. Tak ada ubat lain. Akhirul dawa potong belah. Sekali lalu macam tu lah. Jadi kalau ada agak-agak sewil bab tu tak apa faham, kena clarify juga bab tu pun. Sudut jangan terganggu kadang nak mengatakan benda yang salah adalah salah disebabkan ada misunderstanding nisbah tentang sifat dan zat. Itu sekali lagi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin bik waftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.